Okey, ini surah At-Tahrim. Kalau kamu nampak, ini surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ni mengandungi sehingga 12 ayat. Okey, siapa mau baca? Marisa Yasmin ada? Ada. Marisa Yasmin boleh baca tak? Boleh. Okey. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, baca sampai ayat berapa Marisa? Sampai ayat 12 ni, Okey, nampak tak paparan Ustaz bagi ni? Nampak. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum. Wa huwal alimul hakim. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. Marisa ambil dekat ayyubdilahu sekali lagi. Ayyubdilahu. Ambil sekali lagi. أيبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Marisa, dekat alaiha malaikatun ghilazun. Zun tu ada dengung, Ambil dekat alaiha balik. Alaiha ghilazun shidadullah. Ambil balik dekat alaiha. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Okey, baik. Terima kasih kepada Marisa Yasmin yang membacakan kita surah At-Tahrim tadi. Baiklah, surah At-Tahrim tu tentang apa sebenarnya? Baiklah, sama-sama kita tengok apakah intipati dalam surah At-Tahrim tersebut. Okey, surah At-Tahrim ni kalau kamu tengok kat sini, surah At-Tahrim berasal daripada Arab. Ialah surah ke-66 dalam surah Al-Quran. Surah ni tergolong dari surah Madaniyah. Surah Madaniyah diturunkan di Madinah, terdiri daripada 12 ayat. Yang kita baca, yang Marisa baca tadi sampai 12 ayat. Dinamakan tahrim pada awal surah ini, terdapat kata tuharrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Sebab tu nama dia tahrim, yang berasal dari at-tahrim, berarti mengharamkan. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Bagimu, iaitu bagimu di sini bermaksud bahawa Nabi SAW pernah mengharamkan atas dirinya meminum madu untuk menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka turunlah ayat ni sebagai teguran kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahawa madu tu tak haram, tapi Nabi dia nak jaga hati isteri-isteri dia yang cemburu masa tu. Maka Nabi SAW dia pada masa tu mengharamkan. Lalu Allah menegur Nabi, mengatakan madu tu tidak haram. Sebab tu ayat ni maksud dia tahrim, mengharamkan.
Kalau kita tengok isi kandungan dalam surah ni terbahagi kepada 3. Yang Marisa Yasmin baca sampai ayat 12 tadi terbahagi kepada 3. Yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang hukum, dan yang ketiga tentang lain-lain. Keimanan ni bermaksud kesempatan bertaubat itu hanyalah di dunia sahaja. Segala amal perbuatan manusia di dunia akan dibalas di akhirat. Maknanya selagi mana tiada tiupan sangkakala dekat dunia ni, selagi itu pintu taubat Allah itu terbuka luas. Walau sebesar mana pun dosa kamu, Allah tidak peduli. Sebesar gunung Everest, Allah tidak peduli. Selagi mana kamu bertaubat dekat dunia ni, Allah akan terima segala kejahatan jenayah yang kamu lakukan as long as you repentant. Selagi mana kamu masih ada niat untuk bertaubat, selagi itulah Allah membuka pintu taubat itu kepada orang yang betul-betul menyesal. Tapi taubat ada syarat dia. Yang pertama, janganlah kita mengulangi apa yang kita pernah buat sebelum ni. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi. Tidak mengulangi dengan azam lain. Azam ni maknanya kita tidak ada rasa. Tidak rasa. Kalau dulu kita suka tengok benda-benda yang tak elok, tapi sekarang Allah telah memberikan kita nikmat taubat, maka kita berazam tidak akan melakukan segala kejahatan tersebut dan kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. So dalam bab keimanan ni juga, dalam surah At-Tahrim ni Allah menceritakan tentang segala amal perbuatan manusia di dunia akan dibalas di akhirat. Tapi ada orang tanya, Ustaz, orang kafir ni, dia orang kaya Ustaz, tak masuk Islam pun kaya, nak tunggu akhirat apa? Itu beza kita orang kafir dengan orang Islam. Orang Islam ni Allah reserve, sebab nikmat di syurga itu adalah begitu tidak ternilai, tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Sekarang kita tengok orang-orang kafir pun boleh handsome, boleh cantik, boleh kaya. Kenapa kita tak dapat tu kat dunia? Ingat anak-anak sekalian, segala kesabaran kita ini akan terbayar di akhirat kelak. Yang mana nikmat di akhirat kelak itu tiada bandingan di dunia ini. So bersabarlah, kerana pahala orang bersabar tu Allah akan bayar berlipat kali ganda. So jangan sesekali persoalkan takdir Allah, kerana itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita tidak boleh bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lebih mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Seterusnya dalam surah At-Tahrim ni juga Allah menceritakan tentang hukum. Hukum iaitu larangan mengharamkan apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kewajipan membebaskan diri dari sumpah yang diucapkan untuk mengharamkan yang halal dengan membayar kafarah. Seterusnya, kewajipan memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Kamu ada adik kamu tak sembahyang, kamu ada kewajipan untuk memelihara adik kamu tu daripada terjerumus ke lembah neraka. Kamu kena suruh dia sembahyang, sebab Allah akan bersoalkan kita nanti. Baru kita nak melangkah masuk syurga, tiba-tiba ditarik oleh adik kita, ditarik oleh ahli keluarga kita, sebab kita cuai untuk mendidik isteri-isteri kita, anak-anak kita untuk sama-sama masuk ke syurga. Kita nak masuk syurga tak boleh, sebab kita ditarik dengan tanggungjawab yang lain, melainkan bujang lah. Tapi kena ingat, kewajipan melihara diri dan keluarga tu lebih afdol. Jangan pentingkan diri. Yang seterusnya, perintah memerangi orang-orang kafir dan munafik dan berlaku keras terhadap mereka di waktu perang. Ini orang-orang yang sangat bahaya, orang kafir dengan munafik. Munafik ni adalah yang merujuk kepada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama namun sebenarnya tidak mengakui dalam hatinya. Ciri-ciri orang munafik ni tidak menepati janji, orang yang selalu bercakap tapi berbohong dan sebagainya. Orang kafir ni lagi jelas lagi bersuluh, yang merujuk kepada orang yang selalu menentang Islam, mengingkari kebenaran Islam, dan mereka ni tergolong orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah bagi, lantas mereka melampaui batas. Dan perintah memerangi orang kafir dan munafik ni berlaku keras terhadap mereka di waktu perang. Waktu perang ni sangat bahaya. Mereka ni suka bermuka-muka. Dan lain-lain perkara yang dibincangkan dalam surah ini, iaitu iman dan perbuatan baik atau buruk seorang tidak bergantung kepada iman.
walaupun antara suami seperti Nabi Lut, Nabi Nuh, isteri Firaun dan Maryam. Iman ni tak dapat diwarisi. Dalil dia, bukti dia, isteri Nabi Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, semua mereka ni mengingkari Nabi sedangkan suami mereka Nabi. Sebab tu dalam nasyid Rayhan tu, iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Itulah lagu dia lebih kurang. Ni nak menceritakan hatta walaupun orang tu Nabi sekalipun, kalau Allah takdirkan isteri dia ingkar, Nabi tak boleh buat apa. Sebab perbuatan baik atau buruk seorang tu tidak bergantung pada iman dan perbuatan orang lain. Maknanya iman tu tak dapat diwarisi. Isteri Firaun sekalipun, isteri Firaun, Asiyah, dia ni mengingkari Firaun. Tapi isteri Firaun ni, ada ulama kata Asiyah ni Nabi lah, sebab ikut ajaran Nabi Musa. Sehingga di waktu dia direjam oleh Firaun ni kejam. Dia kata kat isteri dia tu nama Asiyah, "Wahai Asiyah, sekiranya engkau tidak balik kepada agama nenek moyangmu, maka aku akan membunuhmu. Aku akan merejammu dengan batu." Apa yang Firaun buat? Firaun duduk tempat yang sangat tinggi atas bukit, dan Asiyah duduk bawah bukit macam tu, dan Firaun menjatuhkan satu bongkah batu yang sangat besar. Maka Asiyah melihat, memandang ke langit dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sekiranya aku mati hari ini, Kau tunjukkanlah di langit tersebut taman-taman syurga yang aku akan masuk." Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya, Allah menunjukkan sedikit demi sedikit, terbentang luaslah di langit. Asiyah melihat syurga di hadapan matanya di langit. Tapi pada masa yang sama, Firaun dengan kejamnya menjatuhkan bongkah batu yang sangat besar. Maka jatuhlah ke Asiyah, ke kepala Asiyah, ke badan dia, hancur lumat semuanya. Iman tak dapat diwarisi. Walaupun Asiyah tu orang yang begitu solehah di mata Allah, tapi masih tidak dapat mengislamkan Firaun. So jangan sesekali kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sekiranya ada ahli keluarga kamu yang masih menjauhkan Islam, tidak sembahyang ke apa, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah supaya ahli keluarga kamu, abang-abang kamu, kakak-kakak kamu kembali ke jalan Allah, kerana kamulah yang akan menyelamatkan mereka. Okey, baik. Itu adalah tentang surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Sekarang ini kita akan melihat kepada surah Al-Mulk, yang mana surah ini merupakan surah kebenaran. Surah yang begitu disukai oleh pelajar-pelajar sekolah menengah. Kerana surah ini kamu kena hafal bila masuk sekolah menengah nanti. Faham? Surah ni, ingat kata-kata ustaz surah ni sangat popular di kalangan budak-budak sekolah menengah, kerana mereka kena menghafal surah Al-Mulk ini. Kerana pertama, banyaknya khasiat di dalam surah ini. Kedua, surah ini boleh menyelamatkan kamu daripada siksaan kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara surah-surah yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kamu membacanya, kamu akan terselamat daripada siksaan kubur. So kalau kamu dah letak azam mulai sekarang, kamu boleh menghafal surah ini. Okey. So saya akan tayangkan kepada kamu, iaitu surah apa anak-anak? Surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk. Siapa yang nak baca? Ada tak? Siapa di sini yang volunteer untuk baca? Ada tak? Ustaz perlukan volunteer. Ada tak?
Tak ada. Ada tak? Anak Arisa ada tak? Anak Arisa ada? Ya, Anak Arisa boleh baca tak? Surah Al-Mulk. tak boleh. Sebab? Cuti. Oh, siapa yang tak cuti? Dalam kelas ni siapa yang tak cuti? Boleh baca. Ada tak? Ustaz masih menunggu jawapan kamu semua. Ada tak kelas ni? Muhammad Danish Asfar. Danish Saya. Asfar. Baca Danish. Ustaz dah tayang kepada kamu ni. Baca. Baca surah Al-Mulk Ya. Dekat skrin ni pun Ustaz dah tayangkan dekat Google Meet ni. Boleh baca. Orang lain pun baca sama-sama dalam hati. Dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru si wa huwa hasir walaqad zayyana sama ad-dunya bimasobi hawa ja'alnaha rujuman lisayatini niwa'atadna lahum azabas sa'ir walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulku fiha sami'u laha Iza ulku fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'
in antum illa fi dolalin kabir. Waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innallazina yahshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey, terima kasih kepada kamu. Baiklah, kepada Danish Hasfa, terima Sama-sama. kasih. Ustaz nak orang lain pula sambung bacaan Danish Hasfa pada muka surat 563, ada tak? 563. Nur Damia Umairah boleh baca tak? Nur Damia Umairah ada tak? Siapa boleh baca? Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Okey, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alaykum bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakum arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki wa ilayhi nusyur. Nusyur. Amintum man fis samai an sifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inal kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
balal khufi atuwi wa nufur afaman yamshi kibban ala ajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qalilan. Qalil Qalil. qalilan ma tashkurun. Ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ana nazirum mubin. Ana nadhirum mubin. Sambung lagi. Falamma ra'awhu zulfata siyya'at Zulfatan. Dengung. Zulfatan. zulfatan siyya'at Si panjang. Si'at. si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. 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 Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana faman yuhbiru birul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkal. Fasata'lamuna man huwa fi Fasata'lamu panjang. Fasata'lamuna man. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin Huwa fi dalalim mubin. Huwa fi panjang. Huwa fi dalalim mubin. huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghuram faman ya'tikum bima'in mu'in. Okey, terima kasih kepada adik Marisa Yasmin. Tadi Ustaz dah tunjuk kepada kamu tentang surah Al-Mulk. Sekarang Ustaz ceritakan kepada kamu apakah surah Al-Mulk itu tersebut. Iaitu surah Mulk bermaksud Al-Mulki, surah yang ke-67 dalam Al-Quran. Surah ni diturunkan di Mekah. Kita panggil surah Makkiyah. Dan ada 30 ayat lah yang dibaca oleh kedua-dua anak murid Ustaz tadi. Dan surah ini disebut juga dengan Tabarak, iaitu bererti Maha Suci. Tabarakallazi biyadihi ila akhiri ayah. Isi kandungan surah ini iaitu hidup dan mati ujian bagi manusia. Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta. Azab yang diacamkan tak ada orang-orang kafir.
Janji Allah kepada orang-orang mukmin, Allah menjadikan bumi sedemikian rupa hingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki. Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah. Subhanallah. Memang betul pun. So dalam tafsir dalam surah ni, tidak kira apa jua keadaannya, bilangan hadis banyak mengangkat kepentingan surah ni. Surah ni begitu penting. Banyak ulama cerita tentang surah ni sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana dalam surah ni terdapatnya hadis, percakapan, perlakuan atau baginda direkodkan tentang sanad, sirah tentang kepentingan surah ni. Surah ni mempunyai kedudukan yang istimewa dalam seruan dan amalan Nabi yang boleh dilihat melalui beberapa potongan hadis. Nabi bersabda banyak kali tentang surah ni. Yang pertama kita ambil sebagai contohnya, Anas Ibnu Malik melaporkan bahawa Nabi Muhammad bersabda, terdapat satu surah yang akan merayu untuk pembacanya sehingga ia akan menyebabkan orang itu masuk syurga. Surah ni merayu untuk kita. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, terdapat satu surah di dalam ayat dia mempunyai, di dalam surah Al-Quran tu mempunyai 30 ayat. Ia melindungi sesiapa membacanya sehingga dia masuk ke syurga. Allahu. Kita tahu dah tapi kita tak buat kan? Astaghfirullahalazim. Nabi Muhammad sallallahu bersabda, surah Al-Mulk ni ialah pelindung dari azab kubur. Azab kubur. Ibnu Abbas berkata yang salah seorang sahabat Nabi memasang khemah di atas sebuah kubur tanpa menyedari ia adalah kubur, dan di dalamnya terdapat seorang yang sedang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhiri hayah sehingga habis. Ibnu Abbas pernah dengar orang yang baca kubur, orang tu mati dah tapi dia dengar mayat duduk dalam tu, jenazah dalam tu baca surah Tabarakalladzi. Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud, sesiapa yang baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk, setiap malam Allah akan melindunginya dari azab kubur. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memanggilnya Al-Mani'ah, iaitu yang melindungi. Dalam kitab Allah, ia adalah surah sesiapa yang membaca setiap malam, maka dia akan beruntung. Ibnu Mas'ud beriwayatkan berkata, seorang lelaki akan didekati dalam kubur dari kakinya dan dari dadanya dan dari kepalanya. Setiap kali itu surah ini akan melindunginya dengan berkata, kamu tidak boleh melakukan apa-apa kepadanya. Dia dahulu pernah baca surah Al-Mulk. Surah ni dipanggil Al-Mani'ah, yang maksud dia melindungi dari balasan kubur. So anak-anak sekalian, surah ni Ustaz dah beritahu kamu tentang kepentingan surah ni, dan kamu nampak banyak kepentingan dalam surah ni. Ustaz berharap yang ada dalam kelas Ustaz hari ni, kamu beruntung. Sebab kamu tahu ada benda yang akan menyelamatkan kamu di kubur nanti, faham? Mungkin Allah takdirkan 20 orang, 21 orang yang ada dalam kelas Ustaz hari ni untuk mengambil manfaat daripada surah ni. So Ustaz sebagai Ustaz kamu hari ni, Ustaz dah bagi tips untuk kamu selamat daripada azab kubur, iaitu kamu kena hafal surah Al-Mulk. Tanamkan azam untuk kamu hafal surah Al-Mulk ini sehingga ia cair di mulut kamu, faham? Sehingga ia tersemat di dalam hati-hati kamu. Mungkin hari ini adalah permulaan introduction, pengenalan bagi kamu tentang surah Al-Mulk. Ustaz tak suruh kamu terus hafal, faham? Tapi Ustaz boleh bagi tahu kamu, kalau ada semangat untuk hafal daripada bermulanya habis kelas ni, Ustaz sangat-sangat syorkan untuk kamu menghafal. Kerana surah ini mempunyai banyak khasiat. Yang paling utama, dari tadi Ustaz baca hadis ni selalu bercakap tentang selamat daripada azab kubur, selamat daripada azab kubur, faham? So balik nanti hafal sikit-sikit. Hafal sikit-sikit. Hafal untuk tahun 6 ni, naik sekolah menengah kamu akan disuruh hafal lagi. At least paling kurang
kamu dah hafal kat tahun 6. Masuk sekolah menengah kamu dah tak terkejut lah, sebab surah ini bagus, sangat bagus. Nanti bila kamu dah tua macam ustaz nanti, susah dah nak hafal, sebab otak kamu sekarang otak fresh, otak budak-budak orang kata, semua maklumat akan masuk. So sayangilah otak dan akal fikiran kamu dengan selalu menghafaz Al-Quran dan mencedok sejarah-sejarah Nabi, sebab kamu masih muda. Okey, baik, itu tentang dua surah ini. Kamu kena baca dua surah ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.